menyampaikan ilmu-ilmu yang bukan-bukan, maka lahirlah kumpulan-kumpulan ajar sesat tu. Itu kita nak. Baik Ustaz, Doktor, kita dah cuba menghubungi Piu Said yang telah pun berada di talian Skype. Assalamualaikum, Ustaz Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama analisis pada malam ini. Baik, sama-sama. Baik Ustaz, isu kita pada malam ini tajuknya adalah pendakwa segera penconteng arang agama. Ada tinggalkan persoalan kat situ Ustaz. Jadi saya nak tanyakan kepada Ustaz, mengapa isu yang menjejaskan imej agama Islam ni sering terkait dengan pendakwa segera? Adakah ibu makna pendakwa-pendakwa muda ini belum cukup ilmu di dada namun sibuk nak mengajar agama Ustaz? Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduka ya rabbi ma 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Terima kasih kepada pengacara pada malam ini. Yang bahagia kedua-dua tuan guru kami dan semoga pada seluruh penonton-penonton di Wal Hijrah pada malam ini. Disebut dengan tajuk ni pun dah kontroversi sebenarnya tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala, pendakwa segera penconteng arang. Kalau bagi kami ni memang terkejut lah orang kata pendakwa segera, sebab saya ni antara dikategorikan sebagai pendakwa segera. Bahkan dia kata mi segera, mi mamak, mi calon, macam-macam gelaran mi yang digelarkan kepada kami. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang pertama saya nak sebut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Segeralah buat amal. Fitanan kaqata'il laili muslim. Fitnah akan datang seperti mana malam yang meliputi. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pada waktu pagi seorang itu beriman, pada waktu petang dia kafir. Wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pada waktu petang dia beriman, pada waktu subuh pula dia kufur kepada Allah. Salah satunya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia dengan sedikit mata benda dunia. Baik, kalau dipikirkan tentang tajuk dia tanya pada saya lah tentang pendakwah muda ni yang menjadi pencetus kepada buruknya nama pendakwah-pendakwah yang lain. Dari satu sudut tuan-tuan macam Allah, kita tidak dapat dinafikan bahawa ada certain perkara ataupun setengah-setengah manusia ni mungkin tersasar seperti mana kata Dr. Robiah tadi. Tersasar daripada landasan dia. Sebab seperti mana kita tahu, wa ma sumiyal insan illa linisyanihi. Tidak dinamakan manusia tu manusia sebab mudah lupa. Manusia ni nasia, cepat lupa. Tok guru saya di waktu belajar di peringkat diploma dulu, Dr. Farih dia kata apa, orang Melayu ni suka makan nasi. Nasi ini nasia. Nasia mana lupa, suka lupa. Maka betul kata Al-Fadhil Ustaz tadi, wadzakir, bagilah peringatan. Sebab peringatan sangat bermanfaat. Namun, bila disebutkan, ditujukan isu ini menjadi viral ataupun menjadi besar, disebabkan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya yang boleh saya nampak di sisi kami ialah bagaimana peranan media itu sendiri. Peranan media itu sendiri yang sekarang ni media sosialnya Masya Allah yang menjadi wartawan tanpa tauliah paling ramai dalam Malaysia lah. Facebooknya, Twitternya, dapat satu benda yang boleh dihurung ibarat lalat yang menghurung bangkai. Masya Allah, tabarakallah, mereka ratah seratah-ratahnya. Dan paling menarik sekali hadirin mati Allah, mengikut kajian kami, bahawa dapatan yang kami dapati bahawa mereka yang berfahaman benci kepada agama Islam ni, mereka mengambil kesempatan untuk menghentam serapat mungkin bila mana berlaku isu yang membabitkan orang agama. Ini kita kena jelas. Sebab sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam surah Nur, Allah kata apa? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang suka menghebah-hebahkan keburukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu mungkin itu kesilapan yang dilakukan, tapi sifat kita suka menghebahkan. Tashi'a maknanya suka hebahkan. Allah bagi amaran, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu. Itu pandangan ataupun mukadimah daripada saya nak sebut bahawa boleh kita katakan berlakunya menjadi sedikit contengan pada pendakwah yang lain, tapi kemungkinan ianya berlaku tuan-tuan macam Allah seperti mana unsur yang dinyatakan oleh Dr. Robiah tadi, nafsunya mengatasi akalnya. Namun di sana hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, al-insanu la yakhlu 'anil khati'i wan nisyan, kata Rasulullah. Manusia tidak sunyi daripada buat khata, kesilapan, wan nisyan, dan lupa perkara tersebut.
Ya. Okey. Baik Ustaz. Persoalan di sini macam mana ingin mengembalikan imej-imej yang telah tercalar sebelum ini akibat perkara-perkara yang sekecil beginilah kerana perbuatan seorang ataupun dua individu, tapi dia punya kesan dia tu besar. Jadi macam mana kita nak mengembalikan kembali imej tu? Peranan siapa? Okey. Yang pertama, peranan kita ialah sebagai orang-orang netizen ni. Minta maaf para netizen sekalian, peminat-peminat sekalian. Sebab orang anggap ustaz pendakwah segera ni orang panggil ustaz selebriti lah. Ada orang kata ustaz selebriti, yang dikata ustaz terkenal, banyak followers. Masya Allah, ada contohnya, ada ustaz sampai followers 1 juta. Datuk Ustaz Kazim sebagai contoh, jutaan followers. Ustaz Ahmad Dusuki contohnya, Ustaz Don Daniel, Imam Muda Ashraf dan sebagainya. Mereka punya pengikut yang cukup ramai. Dan tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, peranan kita bila benda berlaku kepada orang agama, sepatutnya kita ni sepatutnya tutup. Bagi kami lah, sepatutnya kita redakan keadaan, bukan ditambah, dicantikkan lagi dengan ajinomoto, dengan perisa-perisa yang menarik untuk menunjukkan bahawa buruknya orang agama. Inilah sipulan-sipulan yang menyebabkan seluruh gegak gempita. Macam saya ni nama Piu Said, sampai saya sendiri pun dicop seperti itu pun sebab nama Said. Ada orang kata, ustaz, buang nama Said, ustaz. Jangan letak nama Said, letak nama Bakri. Sampai tara tu fahaman netizen sampai dia kata benci sebencinya. Betul kata doktor tadi. Betapa di luar sana banyak lagi benda-benda yang lebih besar fahsyat dan mungkarnya, tapi ditutupkan dengan sebab munculnya kes-kes seperti ini, sebab disensasikan oleh media. Nombor satu, saya nasihatkan para media sekalian yang saya hormati, tolong redakan perkara ini kalau boleh. Tapi saya tahu memang susah nak dibolehkan itu. Yang kedua, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, netizen sekalian, bila kita dengar sesuatu perkara ini, kita kena perhatikan bahawa manusia ni ada dua unsur, syaitannya, ada unsur nafsunya. Nafsu ni seperti mana kata Menteri Agama saya bersama Tuan Guru kami Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia kata syaitan ni suruh kita buat dosa. Tapi nafsu ni dia suruh kita buat dosa, dia tolong cantikkan dosa jenis apa yang kamu nak buat. Contoh, kalau nak makan rasuah, syaitan kata ambil rasuah 100. Tapi nafsu kata jangan ambil 100, kamu kena ambil 200 dan sebagainya. Ini hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagi kita yang pertama peranan media itu sendiri, tolong redakan perkara ini. Yang kedua, para netizen sekalian, dan yang ketiga, bagi pihak pendakwah. Betul kata Al-Fadhil Ustaz tadi, ilmu kena ada. Tapi ilmu macam mana? Yang Nabi doakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta jauh daripada ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Bukan setakat ilmu yang tidak bermanfaat, maknanya bagi tubuh badan manusia itu sendiri, seorang pendakwah ataupun seorang da'i, dia kena betulkan, dia kena belajar molek-molek, kena cari guru yang mursyid, dan dia kena tahu bahawa dia tidak terlepas daripada godaan syaitan dan nafsu. Dan ini yang meruntun kita agar duduk berada di atas landasan, dan insya-Allah perkara ini akan reda, wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Said di atas penjelasan itu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya nak kembali kepada Ustaz Ansarullah.